Yoshi. Selamat pagi kepada puan. Nama saya Jiwa Anak Lelaki Supramaniam dari kelas DAD 4B. Nombor kad matrik saya adalah 06 DAD 19F 1076. Hari ini saya akan terangkan tentang pengenalan. Apakah maksud keusahawanan? Keusahawanan adalah kesanggupan atau kebolehan dan kemahuan seorang individu bertindak dengan tepat dan cekap untuk menjayakan perniagaannya. Keusahawanan boleh disifatkan sebagai suatu kebolehan, kemampuan atau kecenderungan untuk mencari peluang perniagaan dan pengusahaan perniagaan tersebut. Siapakah itu usahawan? Usahawan merupakan individu yang bertanggungjawab secara langsung terhadap pembangunan sesebuah negara. Usahawan ialah individu yang terlibat dalam menguruskan sesuatu perniagaan atau perusahaan. Seorang usahawan harus bersikap inovatif. Inovatif adalah kebolehan untuk melakukan sesuatu pembaharuan atau pengubahsuaian untuk mempertimbangkan mutu sesuatu barangan agar menjadi lebih elok dan bermutu. Usahawan yang berinovatif berupaya mengubah suai barang lama kepada sesuatu yang berbeza dan luar biasa untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Contohnya, komputer riba boleh dibawa ke mana-mana sahaja kerana rekaannya yang kecil dan ringan. Apakah maksud perniagaan? Perniagaan adalah satu proses yang berulang-ulang untuk menjana duit. Selain daripada itu adalah hobi. Siapakah ahli perniagaan? Ahli perniagaan atau ahli korporat merupakan individu yang telah menyertai kegiatan perniagaan selalunya bagi syarikat-syarikat tersenarai di dalam bursa saham. Biasanya, individu tersebut terlibat pada peringkat pengurusan. Istilah ini biasanya merujuk kepada seorang pakar kolar putih. BMC adalah bisnes model gambar. BMC juga adalah perkara asas yang perlu diambil tahu dalam dunia perniagaan. Definisi BMC mempunyai 4 perkara. Yang pertama adalah operasi perniagaan. Kedua adalah mengenal pasti sumber pendapatan. Ketiga adalah sasaran pelanggan. Dan terakhir adalah kos dan produk. BMC juga memberi gambaran dalam setiap elemen. Yang pertama adalah bisnes bermula daripada pelanggan. Kedua adalah pasaran. Ketiga adalah rakam kongsi. Keempat adalah jualan. Dan terakhir sekali adalah kos pengeluaran. Tujuan BMC adalah untuk membantu dalam mencapai target ataupun visi dan misi sesebuah perniagaan. Dalam jadual BMC mempunyai 9 perkara penting. Yang pertama adalah key partnership. Kedua adalah key activity. Ketiga adalah volume proposition. Keempat adalah key resource. Kelima adalah customer relationship. Keenam adalah marketing channel. Ketujuh adalah customer segment. Kelapan adalah cost structure. Dan terakhir sekali ialah kesembilan adalah value stream. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang rakan kongsi, iaitu key partners. Rakan kongsi adalah senarai syarikat pembekal atau pihak luar yang mungkin kita perlukan untuk mencapai aktiviti utama anda dan memberikan nilai kepada pelanggan. So sekarang saya akan memberikan beberapa syarikat yang tolong kita, iaitu rakan kongsi kita untuk mencapai kita punya target. So syarikat pertama ialah Hanana Group. Hanana Group ialah suatu syarikat sendirian berhad yang perancang event. So dia orang akan promosikan kita punya float, iaitu produk kita dalam dia orang punya event. So kita boleh menjualkan kepada pelanggan dia orang. Okay. Syarikat kedua yang rakan kongsi kita adalah Walls Malaysia. Walls Malaysia adalah suatu syarikat terbesar di Malaysia yang mengeluarkan aiskrim. So kita akan menggunakan aiskrim Walls sebagai topping kita, yang tambah rasakan kita punya float. So syarikat terakhir yang kita rakan kongsi kita adalah FNN. FNN sendirian berhad. FNN adalah suatu syarikat yang mengeluarkan
minuman berperisa. So kita akan menggunakan minuman berperisa FNN untuk membuahkan float kita. Okay, sekarang saya akan terangkan tentang key activities. Key activities adalah kegiatan utama perniagaan atau produk anda adalah tindakan yang dilakukan oleh perniagaan anda untuk mencapai cadangan nilai bagi pelanggan kita. So kita akan membuat key activities, kita akan buat sebagai tanda penghargaan kepada pelanggan kita. So first kita akan buat lucky draw dalam kadar 6 bulan sekali. So kita akan masa lucky draw tu kita akan mengambil nama-nama atau informasi pelanggan kita yang beli, dan kita akan buat cabutan bertuah, dan lucky winner akan dapat diskaun. Ada juga yang dapat special gift sebagai TV atau handphone macam tu. So kita juga akan membuat diskaun 10% sebulan sekali. So sebulan sekali kita akan buat special offer iaitu diskaun 10%. So member kita yang membeli fruit kita pada masa itu, kita akan memberi 10% offer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Fikri bin Firdaus. Nombor metrik 06DAD19F1112. Jadi hari ini saya akan mentangkan value proposition. Value proposition ialah nilai apa yang ada pada produk kami dan tidak ada pada pesaing, dan serta tarikan yang ada pada produk kami. Produk kami ialah air float. Yang pertama ialah kuantiti ais yang sedikit. Yang kedua, saiz cawan yang memuaskan. Apabila kuantiti ais yang sedikit dan saiz cawan yang memuaskan, para pembeli akan mendapat kepuasan yang maksimum apabila mereka singgah dan beli di kedai kami. Yang ketiga, air float kami mempunyai rasa yang amat lazat. Apabila mereka sudah mencuba untuk kali yang pertama, mereka akan datang semula ke kedai kami dan akan membeli lagi dan lagi. So yang keempat, penjayaan yang segar. Kami tidak akan membuat air float jika tiada pesanan. Jadi bila ada pelanggan yang baru datang dan memesan air float, masa itu juga kami akan buat. Yang kelima, harga yang berpatutan. Air float yang ada di kedai kami amat berpatutan dan boleh dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Credit source adalah sesuatu bahan atau sesuatu perkara yang diperlukan dalam sesebuah perniagaan, seperti bekalan bahan mentah, peralatan dan juga tenaga kerja. Seterusnya, saya akan beritakan tentang customer relationship. Customer relationship ialah komunikasi antara peniaga dan pembeli untuk mengekalkan hubungan baik dengan mereka. Kedai kami telah membuat 3 cara untuk mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama ialah pelanggan yang membeli 3 air float akan mendapat free delivery untuk yang nak COD saja ke rumah-rumah mereka. Yang kedua, pelanggan yang membeli 3 air float akan mendapat diskaun RM1 untuk mereka yang beli di kedai kami. Dan yang terakhir, selepas 1 jam kami akan call customer untuk dapatkan feedback untuk mereka yang delivery saja, untuk kami masukkan ke dalam channel YouTube ataupun channel Instagram kami. Seterusnya, saya akan mentangkan tentang channel. Mengetahui channel atau saluran bagi mempromosikan produk dan medium apa yang digunakan untuk berhubung dengan pelanggan. Kami menggunakan 3 channel, iaitu Facebook, Instagram dan YouTube. 3 channel yang kami gunakan menggunakan satu nama, iaitu Level Float. Kami akan menggunakan channel-channel tersebut untuk mempromosikan dan berhubung dengan pelanggan dengan lebih mudah. Customer segment adalah perkara penting untuk memfokuskan pemasaran kepada golongan yang berpotensi untuk mendapatkan produk. Golongan tersebut adalah kanak-kanak, student dan juga orang dewasa. Berapa kos yang dikeluarkan untuk menyimbangkan perniagaan? Kos structure terbahagi kepada 2, iaitu kos tetap dan kos berubahan. Kos tetap adalah setiap bulan bayar dalam harga yang sama. Contohnya, bagi kedai Love Float adalah bayar rumah sewa.
bil air, bil elektrik dan gaji bekerja pada setiap bulan hari pertama. Selain itu, kos berubahan adalah kos tidak tetap bagi setiap bulan untuk kedai Love Lot, iaitu membeli bahan-bahan membuat air. Contohnya air unggu, soda, orange, sasi dan Coca-Cola. Selain itu, kita juga membeli aiskrim dan cawan plastik. Akhir sekali, minyak kenderaan iaitu menggunakan duit COD. Okey, jika perniagaan Love Lot keuntungan bertambah, manakala kos pengeluar akan bertambah juga. Pertama sekali adalah jualan gerai, iaitu kita menjual air untuk mendapat keuntungan. Selain itu adalah jualan media sosial. Kita akan membuat video post dekat YouTube, manakala kita membuat live atau post gambar di Facebook dan juga membuat story dan post gambar cabutan hadiah di IG kita. Akhir sekali, jualan penghantaran, kita akan mengikut jarak jauh atau dekat. COD ini kita akan sasaran dalam harga RM1 hingga RM3. Jadi untuk kesimpulan, sebagai usahawan, anda hendaklah merancang perniagaan supaya anda fokus dengan perjalanan bisnes tersebut. Untuk membuat perancangan, tidak semestinya anda perlu mengikut terlalu teliti, berformat dan mempunyai lembaran muka surat yang banyak. Anda tidak perlu untuk membuat prospektus dan kertas kerja. Melainkan kalau anda memang merancang untuk mendapatkan modal melalui equity ataupun pinjaman daripada bank. Merancang perniagaan di atas kertas juga penting supaya anda jelas dengan matlamat dan dapat melihat setiap proses secara menyeluruh yang dijalankan dalam syarikat. Hal ini kerana anda akan melihat semua proses yang berlaku dalam syarikat dan menilai dengan lebih terperinci lagi perkara yang dilihat mendatangkan impak kepada syarikat. Walaupun langkah ini dilihat old school, tetapi ianya amat memberi kesan pada permulaan kepada langkah yang lain dalam perniagaan. Sekian, terima kasih.